Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulakan kelas ni, marilah kita sama-sama membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, jadi sebelum kita memulakan tajuk pengajaran kita pada petang ini, jadi sebelum Ustaz mulakan kelas ni, Ustaz nak tunjuk satu video. Okey, alhamdulillah kita telah selesai melihat sebuah video yang berdurasi 3 minit tu. Jadi apa yang kita lihat dalam video tadi, kita tengok footage tentang bencana alam lah kita tengok kan. Kita tengok ada puting beliung, ada kilat yang sambar menyambar, lepas tu kita tengok ada hujan batu. Jadi berdasarkan video yang Ustaz tunjuk tadi, boleh tak kamu semua buat satu rumusan ataupun kesimpulan tentang pembelajaran dan pengajaran yang kita nak belajar pada hari ini? Ya Ustaz. Nur Alia, Masya Allah, ahli syurga insyaAllah. Dalam video tu ini menunjukkan kekuasaan Allah. Menunjukkan kekuasaan Allah. Okey, lagi apa lagi yang boleh buat melalui video tu? Kesimpulan. Menunjuk supaya kita ni lebih takut kepada Allah tu, menunjukkan kekuasaan. Ya, betul.
Jadi agak-agak Nur Alia, apa tajuk topik pembelajaran kita pada hari ini? Kekuasaan Allah. Ya, tepat sekali. Tajuk yang Ustaz nak ajar pada hari ini adalah Allah Penguasa Mutlak. Okey, jadi sekarang ni Ustaz nak share satu buku teks lah. Okey, Okey, jadi topik pelajaran yang kita pelajar pada hari ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala Penguasa Mutlak. So hari ini kita belajar tentang subjek PAI, iaitu Pendidikan Agama Islam. Okey. So jadi untuk ayat yang pertama ni Ustaz nak seorang pelajar untuk volunteer untuk membaca bagi ayat 284 ni. Okey, boleh baca? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Baca terjemahan dia, ayat 284 je. Baca daripada terjemahan dia. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu menzahirkan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu menjemunyikannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian dia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang dan peraturan. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa terhadap segala sesuatu. Alhamdulillah, ahsanta, mumtaz. Okey, kita pergi kepada intisari ayat-ayat. Kita tengok pada ayat yang 284, intisari ayatnya adalah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat perkara itu melalui alam yang dijadikan olehnya. Kita lihat kan, kalau kita berfikir tentang kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, contohnya pertukaran siang malam, kita tengok kan. Daripada pagi kita tengok siang langit cerah. Bila masuknya malam langit jadi gelap. Okey, seterusnya kita boleh lihat kekuasaan Allah itu melalui kejadian manusia. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu daripada segumpal darah, kemudian bertukar menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, kemudian jadi jasad yang sempurna. Ini adalah salah satu antara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kalau kita tengok alam ini ada aturannya kan. Ilmu kita ni, ilmu yang kita belajar ni, sains ni, hanya dapat mengetahui akan aturan tu sahaja. Hebat bagaimana pun sains dan teknologi, kita tidak boleh ubah sunatullah. Sunatullah ni benda yang berlaku yang Allah dah tetapkan. Kan? Contohnya seperti api, sifat dia panas. So api tu kita tak boleh nak ubah dia jadi sejuk. Okey. Seterusnya kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala amalan yang zahir dan batin. Seterusnya amalan zahir ialah amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti solat dan puasa. Amalan batin pula ialah amalan hati seperti ikhlas. So amalan zahir ni ialah amalan-amalan yang melibatkan fizikal lah. Melibatkan fizikal yang mendekatkan kita kepada agama yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat, puasa, sedekah, zakat dan sebagainya lah. Tapi pembelajaran pada hari ini Ustaz nak buat satu latih tubi. Sekejap Ustaz buka.
Okey, sekarang Ustaz nak, boleh tak korang masuk dalam link yang Ustaz hantar dekat chat tu, kemudian jawab soalan. Jawab kuis ya. Okey, boleh eh? Start sekarang. Okey. Ustaz buat satu kesimpulan, perjalanan untuk kita mencari Tuhan itu adalah satu fitrah. Maksudnya dia adalah suatu benda yang Allah letak dalam diri kita yang kita ada rasa untuk nak mencari itu. Okey, iaitu penyerahan bahawa habislah daya mencari alasan akan tiada, maka berserah diri mengakui akan adanya. Bermaksud dalam proses untuk kita mencari Tuhan, kita akan melalui proses untuk mengenal keesaannya, dan kita cuba mencari arti sebenar hidup kita. Kita nilai Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui kejadian alam yang dijadikan olehnya. Jadi proses itu dia memerlukan perjalanan akal sebenarnya. Okey, insya-Allah Ustaz habiskan pembelajaran hari ini di sini. Terima kasih kerana memberikan kerjasama kepada Ustaz. Okey, Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertaufiq wan najah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.